Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mulia Puan Hafizah sebagai moderator kuliah duha kita pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun secara maya untuk berbincang hal-hal berkaitan kehidupan kita seharian agar perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Juga kita berdoa kepada Allah semoga kita dan keluarga kita dilindungi daripada wabak 19 ini. Untuk itu kita semua mesti menjaga SOP dengan memakai pelitup muka bila keluar, menjarak diri semasa bercakap dan bergaul dan mengambil kedua vaksinnya. Ini adalah ikhtiar kita sebelum kita bertawakal kepada Allah. Apa yang berlaku selepas kita ikhtiar itu adalah takdir Allah. Terima kasih juga kepada ahli ikram Titiwangsa yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan kuliah duha pada pagi ini. Semoga dengan kita mendengar dan membincang tajuk bersegera melaksanakan kebaikan ini, kita dapat membaiki kesilapan-kesilapan, kealpaan yang kita lalui sebelum ini. Dan kita cuba membaiki dan kita bersegera melaksanakannya. InsyaAllah. Tajuk kita ialah bersegera melakukan kebaikan dan insya-Allah kita tengok ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan supaya kita ni bersegera melaksanakan kebaikan, kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu taala. Okey. Yang pertama firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'addat lil muttaqin. Ini Allah Ta'ala seru kepada semua anak Adam, kepada semua manusia. Tak kira semua manusia ni maknanya orang beriman, orang Muslim. Dan bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu. Jadi kita nak, dalam ayat ini maknanya Allah Ta'ala menjeru kita semua supaya bersegera, tidak boleh berlengah-lengah untuk melaksanakan kebaikan suruhan Allah Ta'ala untuk kita mendapat keampunan dan syurga yang begitu luas dihidangkan kepada kita semua ni. Ini kita nampak jelas tu dan direct ayat ini menyeru kita supaya bersegera, tak boleh berlengah-lengah untuk melaksanakan ketaatan, keredaan dan kebaikan daripada Allah SWT. Okey, ayat yang kedua dalam surah Al-Hadid 21, Allah Ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Lebih kurang ayat pertama tadi kan. Wa jannatun arduha ka'ardis sama'i wal ard. Wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan Allah, untuk kamu mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang demikian ialah limpah kurniaan Allah. Diberikannya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Jadi kita tengok sama ayat surah Al-Hadid ni pun menyeru kita supaya bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Okey.
untuk kita mendapat syurga di akhirat nanti ya. Okay. Dalam surah Al-Baqarah 148 Allah Ta'ala berfirman fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan. Dalam ayat ini fokus al-khairat. Kalau dua ayat tadi al-maghfirah, tapi dalam ayat ini fokus kepada al-khairat. Berlomba-lomba kamu mengerjakan kebaikan kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Jadi kalau kita buat kebaikan, insya-Allah di hari kiamat nanti kita akan dapat menerima balasannya. Itu janji Allah kepada kita. Sebab itu dia kata ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana saja kita berada, dihimpunkan kita di hari kiamat nanti, dan di sanalah kita akan menerima balasan-balasan kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itu yang kita kena ingat ya. Kita kena ingat apa saja kebaikan yang kita laku yang berlandaskan syariat Allah, yang berlandaskan hadis Rasulullah, insya-Allah kita akan dapat balasan di akhirat nanti. Itu janji Allah kepada kita semua. Al-Maidah 48 Allah Ta'ala berfirman fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an. Begitu juga dalam ayat Al-Maidah ini Allah Ta'ala kata berlumba-lumba kamu membuat kebaikan. Berbuat kebaikan, beriman dan beramal soleh. Jadi nak buat kebaikan ni kita mesti beriman dulu kepada Allah. Kita mesti beriman dulu kepada Allah ya. Kita mesti beriman dan kita pun buatlah amal soleh, amal kebaikan ya. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semua. Jadi kita ingat hidup kita dunia ini tidak kekal, kita akan kembali kepada Allah satu masa nanti kita akan kembali. Jadi sebab itulah ayat yang Ustazah baca 4 ayat ini memanglah memberi panduan kepada kita supaya kita tidak lalai hidup di dunia ini, sebab kita akan kembali kepada Allah dan kita akan menerima balasan. Kalau baik dibalas, menerima balasan baik. Kalau kita buat sesuatu yang tidak baik, yang berdosa, yang fasik, yang munafik, insya-Allah kita juga akan dapat balasan. Itu yang patut kita muraqabah diri kita, ingat diri kita ya. Apa yang kita telah laku dah sepanjang umur kita ini ya. Kalau ustazah ni dah 70. Maka sepanjang 70 ini apa yang kita laku dah. Kalau kita masih ada masa berbaki ni, kalau kita tak sempurna, kita tak buat lagi, maka kita jangan lengah-lengah lagi. Kita penuhkanlah, sebab inilah umur subsidi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya kita, orang kata apa, melihat balik, muraqabah balik. Apa amalan kita yang masih kita rasa tidak sempurna, yang perlu kita rebutkan peluang ini dan kita isi dengan sebaik-baiknya. Hadis ya. Kita tengok hadis pula. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil a'mali salihah. Dia katakan, Badiru. Tak dia kata sari'u, sabiku bahasa Arabnya. Sari'u bersegera, sabiku berlomba-lomba. Badiru juga maknanya bersegera. Badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah kamu beramal dengan amalan soleh. Pasatakunu pitanun kaqita'il lailil muzlim. Dia kata, bersegeralah kamu melakukan amal soleh ini sebelum datang fitnah. Dia bawa dalam bahasa Arab ini pitanun kaqita'il lailin. Fitnah yang buruk, yang fitnah yang dahsyat. Dia ibaratkan seperti potongan malam yang gelap. Lepas satu jam datang malam gelap itu, maknanya dia bayangkan fitnah yang dahsyat yang berulang-ulang berlaku ini seperti kaqita'il lailil muzlim, sepertilah potongan malam yang gelap. Bila kita duduk dalam malam yang gelap itu, dia akan ada malam sehinggalah fajar besok. Maknanya fitnah yang dahsyat itu akan berlaku. Jadi dia kata kepada kita, bersegeralah kamu beramal soleh sebelum datangnya fitnah yang tidak terhenti, yang dahsyat ini. Nah itu kita tengok ya. Yasbihur rajulu mu'minan. Seseorang menjadi mukmin pada pagi hari.
wa yamsi kafiran, tetapi kafir pada petang harinya. Ini hadis mengatakan. Boleh jadi kita ni mukmin pada pagi ni, tiba-tiba petang jadi kafir. Dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita, dengan tindak tanduk kita. Pagi ni elok supaya duhanya, apanya, buat tu, buat ninya. Tetapi petang dah bertukar menjadi kafir. Ia menjadi mukmin, ya. Wa yasbihu kafiran, boleh jadi ia menjadi mukmin pada petang. Wa yasbihu kafiran, ia tetapi mana pagi paris, tetapi kafir pada petang. Yasbihu kafiran maknanya au yamsi mukminan, ataupun petang dia mukmin, pagi dia kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Mana ceritanya? Ia menjual. Sebab apa jadi macam tu? Sebab ia menjual agamanya demi meraih kecuali dunia. Jadi buat sesuatu itu untuk mendapat dunia semata-mata. Itu dia kata yabi'u dinahu. Dia menjual agamanya dengan untuk meraih kecuali dunia. Makna menjual agama untuk mendapat dunia semata-mata. Jadi dalam hadis ini bukan bermakna kita tak boleh mengejar dunia. Kita boleh mengejar dunia, mengejar kekayaan. Tetapi kekayaan yang kita ada itu kita guna sebaik-baiknya untuk Islam, untuk kebaikan. Tapi kalau kita mengejar kekayaan dan kita gunakan kekayaan itu semata-mata untuk mendapat dunia, maka Allah Ta'ala, hadis ini menjelaskan bahawasan kita adalah terlalu rugilah. Kita inilah yang dibayangkan, paginya mukmin, petangnya kafir, ataupun petangnya mukmin, paginya kafir itu. Bayangannya sebab hidup kita ini adalah semata-mata untuk dunia, tidak ada yang lain. Jadi kita kena ingat, setiap apa yang kita lakukan ini, apa niat kitanya. Sebab setiap amalan yang kita lakukan, mestilah niatnya untuk mardatillah. Niat ikhlas kepada Allah. Amalan yang kita lakukan itu mesti menepati kehendak syarak. Itu yang penting, niat ikhlas menepati syarak. Sebab itu kalau kita katalah kita derma tetapi kita pergi merampok, kita pergi mencuri, maka duit harta yang kita mencuri kita sedekah. Itu tak boleh, jalannya tak betul. Jalan yang tak betul, kita tidak akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT walaupun kita nampak kita bersedekah. Duit kita makan riswah, kita bersedekah. Itu tak betul. Jadi sebab itu untuk kita al-khairat, melaksanakan al-khairat adalah dengan niat ikhlas dan cara itu adalah betul. Asal usulnya itu betul mengikut syarak, mengikut hadis Rasulullah SAW. Kita tengok pula hadis yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil amali sab'an hal tantaziruna illa fakran munsiyan aw ghaniyan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw dajjal fasyarrun ghaibun yantazir aw sa'ah fasa'atu adha wa amr. Ni maknanya sama dengan hadis tadi, badiru juga. Bersegeralah kamu beramalkan sebelum datang 7 perkara. Ini 7 perkara. Hadis ini walaupun ada yang kata doa tetapi diihsankan. Hadis ini dikatakan hasan oleh Tirmizi. Bersegeralah kamu beramal sebelum datang 7 perkara, iaitu pertama apa dia? Miskin yang boleh melupakan. Sebab kalau kita miskin, kita tidak ada lain dah. Bila miskin kita tak fikir lain dah, kita tak fikir nak makan, nak apa, kita tak boleh nak buat ibadat dengan sempurna, kita tak boleh buat apa. Sebab itu dia kata miskin yang melupakan untuk kita melaksanakan ibadat dengan sebaik-baiknya. Sebab itu dia bagi ingat, nak buat kebaikan ini, jangan kamu tunggu sampai kamu miskin yang melupakan. Sebab itu dalam hadis yang lain dia kata, hampir orang miskin ini akan jadi kufur. Sebab apa? Sebab kepala kita sibuk dengan kemiskinan dan akhirnya kepala kita ni, pemikiran kita ni akan mengatakan apa, kita boleh membawa kita kepada syirik pada Allah Ta'ala sebab kita marah kepada Allah, kenapa jadi aku miskin, aku telah berusaha tetapi aku tak dapat juga kekayaan. Jadi kita kadang-kadang kita sampai kepada syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita jangan tunggu sampai miskin yang boleh melupakan, kaya yang zalim, ghaniyan mutaghiyan.
kaya yang zalim sebab banyak orang-orang kaya ini dia lupa daratan. Dia lupa daratan, dia jadi sombong, dia jadi ujub, dia jadi angkuh dengan kekayaannya, dia lupa diri dia. Sedangkan kekayaannya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dia bagi ingat kepada kita. Tetapi kalau kita jadi kaya dan kita juga tidak lupa diri dan kita tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, maradan mufsidan. Sakit yang merosakkan kesihatan. Sakit. Bila kita sakit, apa lagi yang kita boleh lakukan dengan sempurna? Nak semayang pun dah tak larat, sakit lutut, sakit itu dan terbaring, dah sakit terbaring, dah tak boleh buat apa. Itu bagi ingat masa kita sihat inilah. Masa kita sihat inilah kita buat untuk apa-apa. Jangan kita lengah-lengah. Ini hadis ini memberi ingat kepada kita. Jangan kita lengah-lengah. Kita kena ingat bila sakit, bila Allah Ta'ala tarik kesihatan kita, kita mengeluh macam mana pun sukar. Sukar ya sebab di situlah. Sebab kita sakit. Ada orang sekarang ni umur 50 dah semata kursi dah. Semata kursi dah, tak boleh dah, tak datang kuliah, tak boleh dah, nak ke mana, tak boleh dah. Kecuali boleh gerak jari-jari kaki-kaki tangan, itu saja dah kita katakanlah sampai kepada tahap itu. Sebab itulah bila sihat ini jangan tunggu untuk, jangan lengah-lengahkan, rebutkanlah peluang ini, isikanlah masa ini. Okey. Yang keempat, tua melemahkan akal. Nah, itu maksud dia haraman mufnidan. Bila dah tua, Allah Ta'ala tarik banyak dah. Bila kita tua bukan setakat kesihatan, akal kita, pemikiran kita mula dah lemah, hafal ayat Quran dulu sekarang dah nak lupa. Banyak benda-benda kita lupa, baca solat pun kadang-kadang, bacaan dalam solat pun kadang-kadang nak lupa. Kadang-kadang kita semayang tu 3 rakaat ke, 4 rakaat ke, 5 rakaat ke, makna dia boleh melupakan. Tua boleh melemahkan akal. Jadi ingatlah sebelum tua. Sekarang ini sebelum tua kita masih muda lagi, sihat lagi semua ni. Rebutlah peluang ini. Berlomba-lombalah kita isikan ketaatan, kebaikan kepada Allah SWT. Mati mengejut. Itu mautan mujizan. Kita rasa tak apa, saya ni muda lagi, baru 45, tak mati orang muda. Jangan. Allah dalam hadis ini bagi ingat kepada kita mati yang mengejutkan. Tiba-tiba mati ya. Tiba-tiba mati. Kita kata Allah, saya ni tak pernah lah semaya 5 waktu je. Sunat-sunat selepas fardu ni tak pernah buat lagi sebab rasa muda. Nak tunggu tua baru nak buat sunat muakkad, sunat ghairah muakkad. Nak puasa sunat, nak buat apa, nak sedekah pun nanti tua lah sikit. Mudah biarlah dulu kita buat apa yang kita nak. Apa yang kita nak, apa keinginan kita nak kita buat masa muda ni. Yang untuk ketaatan kepada Allah kita buat pelan-pelan. Jangan ada pemikiran macam ni ya. Sebab boleh jadi kita ni mati mengejut. Kalau mati, kalau kita ni duduk terantar atas katil, boleh je kita ingat-ingat Tuhan, berzikir. Tapi kalau mati mengejut tak ada apalah. Itu jadi sebab itulah kita kena ingat semuanya. Dan kejahatan Dajjal. Ad-Dajjal pasyarun. Kita nak tunggu bila, tak nak buat sampai Dajjal turun, barulah kita ni nak buat. Dah dekat nak kiamat dah. Ausa'ah. Maknanya tunggu kiamat. Tunggu dekat-dekat nak kiamat. Fasa'atu adha wa amar. Kiamat itu adalah paling dahsyat. Paling dahsyat bayangan kiamat ini. Sebab itulah kalau orang mengandung sampai terkeluar anak. Itu bayangannya. Kalaulah berlaku kiamat itu, orang mengandung boleh keluar kandungannya. Langit, bukit, bukau semuanya digulungkan, terancam semua. Bertabur menjadi habaan mansura, bertabur menjadi debu-debu. Itu kita tengok hadis ini cukup. Orang kata terasa ya, bila kita baca ni kita petering adalah lebih-lebih kita ni dah umur yang subsidi. Jadi kita rasalah kita duk renung, tengok masa-masa muda kita tu kita tak buat banyak. Alhamdulillah Tuhan bagi umur aku masih subsidi. Maka di sinilah peluang kitanya. Peluang kita buat segala-galanya itu. Kita rebutkanlah ya. Ini. Okey. Hadis yang akhirnya hadisnya. Hadis ini kita selalu dengarlah hadisnya ya. Hadis ini hadis popular ni. Hadis Rasulullahnya. Syababuka qabla haramika. Itu ini dia. Wasihatuka qabla saqamika wa inaka qabla fakrika wa fagharuka
wa fararika qabla syughlika. Ni dia bahasa Arab ni, bila dia jadi kata cara tu, dia kata ightanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu yang nak bagi ingat pada kita juga ni. Kita kena rebut peluang ini, 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara, iaitu muda sebelum tua. Tadi kita dah sebut tadi. Muda sebelum tua, bahasa muda ni sebelum tua buatlah. Sihat sebelum sakit, kita dah sebut tadi. Kaya sebelum miskin. Masa kaya kan tadi kita kata kaya yang zalim tu. Jadi ni kaya sebelum miskin. Bila kita ada pendapatan sikit sebanyak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, setelah kita belanja kepada keluarga kita semua ada lebihan apa, sedekahkanlah. Kaya sebelum miskin. Jadi kita tak boleh nak tunggu kaya baru nak sedekah. Kita kena pandai. Kita kena pandai mengambil peluang ini. Sebab itulah di samping dia menggalakkan kita ni bersedekah, buat amal kebaikan ni, makna dia ajar kita ni berjimat cermat. Macam mana kita nak berjimat cermat, bersederhana dalam hidup ini supaya kita dapat melaksanakan keseluruhan perintah Allah itu, termasuklah sedekahnya. Sebab itu kita nak tunggu kita kaya jadi milioner baru nak bersedekah, mungkin kita tidak kaya dah, tidak ada jutawan dah, tapi kita berjimat cermat, kita dapat jugalah bersedekah pagi Jumaat 50 sen ke RM1 ke, ikut kemampuan yang ada, ya. Okey. Masa lapang sebelum sibuk. Sebab kita ni kadang-kadang masa sibuk itulah baru nak buat benda. Yang lapang tu duk tengok televisyen, duk tengok WhatsApp kan, Telegramnya, sibuk dengan Telegram, sibuk dengan WhatsApp. Tak apa-apa fitnah yang ditulis dalam WhatsApp tu baca semuanya. Sebab masa lapang tu kita kena ingat, ya, jangan kita bermati-matian dengan WhatsApp, dengan Telegram, dengan televisyen, dengan apa. Fikirkan, ambil peluang untuk kerehatan sementara. Kerehatan sekejap boleh, tetapi kalau berpanjangan dengan WhatsApp, dengan TV, dengan Telegram, dengan Twitter, dengan apa, yang duduk baca apa saja orang post kepada kita, dengan tanpa kita membuatkan sesuatu, ibarat kita tanpa bertasbih, berzikir apa, maka alangkah ruginya. Sebab itulah masa lapang sebelum sibuk. Dan bila sibuk barulah teringat, Allah, kalau aku dulu buatnya, Allah, tak jadi apa dah. Okay. Hidup sebelum matilah. Jadi itu penting, ingat tu sebelum mati. Sebelum matilah kita nak lakukan apa-apa. Kalau dah mati, maka tak dapat apa-apa lagi dah. Ustazah teringatlah satu firman Allah dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Allah Ta'ala kata, bernafkahlah kamu, berinfaklah, bersedekahlah apa yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadukum maut, sebelum datang kematian kepada kamu. Nak sedekah ni, apa yang kita ada ni, sebelum datang kematian kepada kita. Sebelum datang maut. Fayaqulu, ketika datang maut tu apa kata? Apa kata manusia ni bila datang maut? Ya Rabb, ni dah nak datang dan ni nak nazak dan ni nak datang, dah tengok dah Allah Ta'ala dah tunjuk, dah apa malaikat dah tunjuk pada kita semua ni. Masa dah nak mati, dah saat nak mati, saat dah kita berkata fayaqulu Rabbi, kita berkata Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau sekiranya kamu boleh tangguhkan ya Allah, tangguhkanlah ajar aku ni sikit lagi ya Allah. Tangguhkanlah, mohon. Saat itu, saat kematian dah hampir, kita kata, ya Allah, tangguhkanlah ajar aku ini. Fa'asaddaka, aku akan bersedekah, ya Allah. Aku akan bersedekah, aku tidak berlengah lagi, aku tidak akan lupa lagi, ya Allah. Aku akan bersegera, ya Allah, bersedekah. Wa akun minas salihin, dan aku akan jadi orang soleh. Ayat ini memberi peringatan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah masa itu tak ada guna lagi. Tak ada guna lagi, Allah Ta'ala tak dengar lagi dah. Rintihan hati kita masa itu Allah Ta'ala tak dengar lagi dah. Ya, sebab itulah kita kena ingat hadis ini kata hidup sebelum mati. Itu yang kita kena ingat. Hidup sebelum mati itu penting dalam hadis ni, ya. Okey. Kita tengok lagi, Abu Hurairah meriwayatkan seorang lelaki datang menemui Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah bagaimana pahalanya lebih besar? Baginda bersabda, antasduqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra wa ta'mulal ghina wa la tamahhal hatta idza balagatil hulqum qultu li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan kadza.
Ni bagi ingat kepada kita orang yang ada menyimpan harta banyak-banyak ni kan, kita tengok. Kamu bersedekahlah ketika sihat dan sangat bakhil harta, sayang harta. Masa kita rasa sayang harta tu, itu kita nak kena bersedekah ya. Ni. Kamu bersedekah sebab bila seorang sahabat tu tanya, dia ada rasa jawab ke dia, kamu bersedekah ketika kamu sihat. Kamu sihat dan kamu sayang pada harta. Sangat bakhil harta makna sayang sangat harta. Kerana saat itu kamu bimbang miskin dan berangan-angan tamak untuk jadi kaya. Sebab kita sayang harta, sebab kita nak simpan lagi, nak tengok duit kita banyak. Janganlah kamu bertangguh perlengah, bersedekahlah sehingga nyawa. Jangan kamu bertangguh lengah sehingga nyawa hampir dihakum. Macam tadilah, macam ayat Quran kata tadilah, sehingga nyawa hampir hakum, maka kamu pun berikrar untuk bersedekah kepada fulan. Tak jadi apa lagi dah. Itulah ibaratnya. Jangan sampai tunggu gitu. Masa ni lah masa kita memiliki penuh harta kita ni, kita nak sedekah pada siapa, nak wakaf pada siapa, kepada siapa. Jangan kita rasa berlengah-lengah. Dan kita buat perkiraan lah untuk diri kita dan untuk keluarga dan juga lebihan kita bersedekah dalam hal ini. Okey, kita tengok seterusnya itu hadis-hadis dan ayat Quran berkaitan dengan bersegera untuk melakukan amal yang baik ya itu. Jadi kalau kita nak tengok hadis-hadis memang banyaklah sebagai galakan kepada kita untuk kita buat ibadat ini buat ibadat dan kebaikan ini. Kita tengok ruang lingkup kebaikan ya. Bila kita sebut ruang lingkup kebaikan ini bukan khusus kepada ibadat solat, zakat, puasa dan haji saja. Itu kita nak bawa. Bahawasanya Islam ini bukan khusus kepada solat, zakat, puasa dan haji saja. Kebaikan ini. Memanglah solat, zakat, puasa dan haji itu rukun Islam. Tapi bukan itu semata-mata. Banyak lagi ruang kebaikan, ruang ibadah kepada kita. Jadi bab solat tu kita kena buat sebaik-baiknya. Itu memanglah kita kata ada solat fardu. Kalau solat fardu kita buat sebaik-baiknya dan ditempel pula dengan sunat-sunat solat macam-macam sunat tu. Dan zakat bila kita ni diwajibkan kita keluar zakat tu. Kita puasa yang wajib pasti kita buat. Dan kita tempel lagi dengan puasa-puasa sunat. Dan haji bagi mereka yang mampu. Itu memang dah pasti kita lakukan. Tetapi banyak lagi kebaikan lain yang merangkumi kebaikan sesama manusia, binatang dan juga alam sekitar. Ini alam sekitar ni. Ini yang kita tengok keindahan Islam itu. Keindahan Islam ini bukan semata-mata kita kata mengabdikan diri kepada Allah itu dengan solat, dengan zakat, tetapi juga kita mesti melihat Islam ini secara syumul. Sebab kita nak hidup dalam sebuah negara, makna kita mesti bertaut di antara satu sama lain, barulah kita dapat melahirkan sebuah masyarakat dan juga sebuah negara yang benar-benar berlandaskan syariat. Jadi sebab itu kita kena tengok, artinya kita boleh buat kebaikan sesama manusia, binatang dan alam sekitar. Kita akan hurai sikit ni. Okey. Antara contoh, ini bawa contoh. Sebab kita kata bukan khusus kepada solat baik tapi merangkumi ke semua ni, kita buat contoh. Di antara contoh. Banyak contoh-contoh tapi dalam ruang kuliah Tuhan ni anak bawa sikit sajalah. Kita tengok membuat baik kepada kedua ibu bapa dan jiran. Kedua ibu bapa. Ini yang ustazah dah tua ni, ustazah rasa nak bagi ingat kepada orang muda-muda ni kan. Kadang-kadang kita bila kita tak ada ibu bapa baru kita baru rasa ternilai. Baru rasa Allah kalau ada ibu bapa. Kalau ada mak aku dulu, aku sekarang ni dia bekerja, bergaji. Kalau mak aku tu masih hidup. Bagi orang yang tak ada mak. Bagi orang yang ada mak ayah pula, abaikan. Tak pernah. Orang kata tak pernah buat baik. Maksud buat baik di sini bukan hanya bagi duit. Tetapi kita mesti tidak melukakan hati ibu. Mesti tanya kesihatan dia macam mana sekarang ni. Dalam konteks kita sekarang ni boleh hubungi dengan WhatsApp. Kalau sibuk macam mana musim COVID pun. Tanyalah mak ni macam mana. Hubungan itu jangan kita membuatkan ibu kita ni merasa sesuatu kepada kita. Ini yang orang muda sekarang ni kadang-kadang sebulan tak call sekali, tak WhatsApp sekali tanya khabar mak. Bukan mak tu kadang-kadang nak duit. Kalau mak tu yang mampu. Tetapi kalau mak yang tak mampu, kita kena ingat. Kalau kita juga tak berada, kita bagilah sekadarnya. Itu menunjukkan ingatnya kita kepada ibu kita, kepada mak kita, kepada ayah kita.
Kita bagi sekadarnya. Mak pun faham kita tak mampu, tetapi kita bagi sebagai hadiah kepada mak yang memelihara kita, menjaga kita, mendidik kita ini. Ini yang kita patut ingat semua ya, sebab bila kita tak ada ibu, kita hanyalah berdoa dan buat kebajikan untuk dia setelah dia pergi. Setelah masa dia ada ni lah kita nak buat apa untuk dia. Jangan menyakiti ibu bapa ya. Dan begitu juga jiran. Baik pada jiran ni mudah je. Sebab kadang-kadang jiran kita ni mudah je dalam Islam ni. Keluar pagar jumpa jiran senyum, sedekah dah. Senyum tu sedekah. Orang kita ni kadang-kadang nak senyum susah. Sedangkan benda tu tak berbeli, tak keluar tenaga, tak keluar apa. Senyum, tengok jiran senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan senyum. Itu dah kebaikan. Itu dah pahala. Nak mengisi ruang syurga dia tu. Itu. Dan maksud buat baik, jangan kita pula menyakiti jiran dengan meletakkan sampah merata tepi pagar jiran. Itu menyakiti, itu dosa pula. Itu kita kena ingatlah, itu contoh saya bawa ya. Begitulah juga ziarah orang sakit, macam mana bersedekah kepada fakir miskin. Jadi kita dah bincang dalam hadis-hadis tadi banyak ada bersedekah kepada fakir miskin. Jadi maknanya kita kena bersedekah lah ya. Setakat ada yang mampu pada kita lah kita bersedekah. Jadi kita kena ingat kemiskinan orang itu, kita kena ingat. Jadi kita bersedekahlah, membantu orang susah, orang dizalimi. Itu kita kena bantulah. Kalau orang tu memang dalam keadaan kesukaran, kesusahan, dizalimi, kita bantu sekadar semampu. Kita pakat bantu. Jangan kita kata ini bukan tanggungjawab kami, ini tanggungjawab kerajaan, bagi-bagi kerajaan lah. Kita tolong mengikut keadaan yang termampu pada kita. Mendidik anak-anak, dari sudah akan bincang nanti, membentuk masyarakat dan negara, menunaikan tanggungjawab apabila diamanahkan, berakhlak mulia. Ini akhlak mulia ni kita buat untuk diri kita, keluarga kita, dapat pahala memenuhi timbangan. Bila Allah Ta'ala nak timbang pahala kita ni, akhlak mulia tu memenuhi lagi, memberatkan lagi timbangan kita ya. Kita kena ingat. Bersifat rahmah kepada binatang, menjaga alam sekitarnya. Kita tengok itulah yang pentingnya. Kita kena ada rahmat kepada binatang, sebab ada, saya teringat seorang sahabat yang bagi minum kepada anjing pun boleh masuk syurga ya. Itu anjing yang haram bagi kita kan, tapi dia bagi minum kepada anjing itu pun boleh masuk syurga kan. Apatah lagi lah kepada binatang-binatang yang selalu duduk sekitar kita lah. Macam kucing ke apa kan. Itu. Okey, kita tengok. Ini Ustazah bawa hadis-hadis berkaitan dengan ruang lingkup tadi. Di antaranya hadis yang ayat Quran yang berkaitan dengan kedua ibu bapa tadi. Buat baik pada ibu bapa. Ini dalam surah Al-Ahqaf 15 ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalat ummuhu kurhan wa wada'anhu Quran. Ayat Quran. Jadi mana ceritanya buat baik kepada ibu bapa ni memang jelas nas dalam Al-Quran ini. Dalam surah Al-Ahqaf ni, dalam surah Al-Ahqaf ya. Sebab Allah Ta'ala kata wa wasainal insan biwalidayhi. Kami wasiat, kami berpesan kepada manusia supaya ihsana, buat baik kepada dua bapa. Itu jelas. Tak boleh kita tidak buat baik pada ibu bapa, kita menderhaka, kita menzalimi, apatah lagi menzalimi dia. Itu jelas ni. Sebab apa? Kita kena ingatlah, ibu kita lah mengandung kita dengan susah payah, penyusu kita dengan susah payah dan berbagai-bagai lagi ya. Itu tujuannya ya. Al-Quran yang bagi ingat kepada kita. Kalau kita tengok dalam hadisnya, hadis orang yang membantu orang susah, dia tengok saya suka bawa hadis ni, man farraja'an muslim kurbatannya, sesiapa yang melapangkan seseorang saudara muslimnya satu kesukaran, satu kesusahan, dia melapangkan saudara dia yang menghadapi kesusahan, kesukaran di dunia, nescaya Allah Ta'ala akan melampangkannya satu kesusahan atau kesukaran dia di akhirat. Daripada kesusahan-kesusahan di akhirat itu Allah Ta'ala akan lapangkan. Kalau kita lapangkan satu kesusahan, Allah Ta'ala akan lapangkan kita di akhirat nanti. Kita bantu orang, kita tolong orang, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita di akhirat. Itu kita kena ingat. Wa man satara akhahu mu'min. Siapa dia menutupi fitnah-fitnah saudara mukminnya, menutupi fitnah keaiban.
Inilah kita sekarang ni kan sudah mudah buat benda-benda yang aib kebar dalam WhatsApp. Benda-benda yang buat fitnah kepada saudara kita dalam WhatsApp. Kita pun baca, kita pun tolong sebar pula. Waman satara, siapa yang menutupi, tutup, tak buka-buka, tutup, jangan sebar. Aku Muslim, di dunia, kita tutup keaiban dia di dunia, satarallahu bil akhirah. Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia di akhirat. Kita kena ingat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong, membantu kita, membantu hamba jika hamba itu membantu saudaranya di dunia ini. Itu yang kita ingat. Kita bantu orang, insya-Allah balasan di akhirat itu akan dapat. Apa saja bantuan. Kita tak mampu dengan duit, kita mampu, kita tolong dengan 4 kerat, tulang 4 kerat. Kita tak mampu, kita buat mengikut kemampuan ada pada kita, ya. Okey. Hadis terusnya, Rasulullah SAW bersabda daripada Sa'id Al-Khudri ini, dia kata sadaqatus sirri tutfi'u ghadabur rabbi. Sedekah secara sir yang kita tidak sebar-sebar, tidak riuh-riuh, bimbang takut riak apa benda ni, boleh memadamkan kemarahan Allah SWT. Kemarahan Allah SWT, kan, itu. Dan wasilaturrahim ya tazidu fil umur. Menghubung silaturrahim boleh menambahkan umur. Boleh menambahkan umur kita. Wa fa'ilul ma'ruf yaqi masari usud. Kita buat benda-benda yang baik, benda-benda kebajikan, insya-Allah dapat membantu menutupi, menghalang kita daripada melakukan benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat, kan? Okey, itulah sikit sebanyak Daniel. Takut tak masa dah ni Fizahor, okey. Kita tengok amalan para sahabat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ustazah ni bercakap macam seorang ustazah ni, tak nampak orang ni. Kita tengok amalan para sahabat dalam konteks bila Rasulullah SAW memberitahu jihad tentang bersegera melakukan kebaikan, para sahabat ini dia bukan dengar saja. Dia terus bersegera melaksanakannya. Tak boleh lengah dah. Ini kita tengok contoh amalan para sahabat. Bila dia dengar nasihat Rasulullah, taujah Rasulullah tentang supaya bersegera beramal, dia pun berebut-rebut nak melaksanakannya. Contoh pertama kita tengok Abu Bakar. Macam mana kisah Abu Bakar? Abu Bakar adalah sahabat yang paling awal dan banyak melakukan kebaikan. Ini terbukti ketika Rasulullah SAW bertanya para sahabat amal kebaikan harian Abu Bakar, amal harian. Apa yang telah sahabat lakukan seharian ini? Jadi Abu Bakar adalah orang pertama melakukannya. Itu hadisnya tu kan. Jadi Ustaz dah terus baca terjemahan lah nak menjimatkan masa. Terjemahannya Rasulullah SAW bersabda, siapa di kalangan kamu hari ini berpuasa? Ini bila Rasulullah duduk bersama sahabat, jadi dia tanya. Rasulullah tanya, siapa hari ini dapat kebajikan, kebaikan, telah ni? Siapa di kalangan kamu sebenarnya ada puasa? Rasulullah tanya. Jadi Abu Bakar pun menjawab saya. Orang lain tak jawab, Abu Bakar jawab dah. Saya. Begitulah baginda bertanya pula, siapa di kalangan kamu hari ini mengiringi jenazah? Abu Bakar juga jawab saya. Dan Rasulullah tanya lagi, siapa di kalangan kamu hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar juga menjawab saya. Itu kita tengok. Dan baginda berkata lagi, siapa di kalangan kamu hari ini telah ziarah orang sakit? Abu Bakar juga jawab saya. Jadi Rasulullah SAW pun bersabda, kebaikan yang terkumpul tidak lain melainkan dapat syurga lah kamu ya Abu Bakar. Maknanya apa saja kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu dapat syurga. Semua kebaikan itu. Jadi itulah kita nampak. Berlomba-lomba Abu Bakar ini memanglah orang lain, sahabat lain tidak dapat menandingi kebaikan yang dibuat oleh Abu Bakar. Itu contoh ya. Contoh dua, Abu Bakar juga ya. Sebelum Rasulullah SAW keluar untuk memerangi Rom dalam peperangan Tabuk, baginda memberi peluang kepada para sahabat supaya berlomba-lomba infak, bersedekah, menyumbang untuk persediaan kelengkapan peperangan tentera muslimin. Dan lagi perang ni mestilah buat persediaan kelengkapan untanya, alat-alat lain semua kan. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bersegera menyahut seruan ini. Umar ni dia rasa bila Rasul kata gitu dia pun terus bersegera menyahut dengan sangkaan Umar bahawa dia boleh mendahului Abu Bakar. Aku dah sekali ni, aku mendahului Abu Bakar sekali ni.
Maka Umar pun datanglah membawa separuh hartanya kepada Rasulullah. Nak menyumbang kepada Rasulullah untuk pergi perang dari Tabuk ni. Bawa separuh hartanya, lalu Rasulullah bertanya, ada baki lagi ke untuk engkau tinggal kepada keluarga? Ada baki untuk keluarga lagi kan Umar? Rasulullah tanya. Jadi Umar pun jawab, aku tinggal untuk keluargaku sebanyak yang aku sedekah ini jugalah. Jadi aku tinggal keluarga aku pun sebanyak juga ini sedekah aku separuh dan aku tinggal separuh lagi untuk keluarga aku. Jawab Umar ya. Dan kemudian Abu Bakar, bila Umar dah sedekah, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang pula membawa keseluruhan hartanya. Datang menjumpa Rasulullah bawa keseluruhan hartanya. Kalau Umar bawa separuh, Abu Bakar ni bawa keseluruhan hartanya. Rasulullah berkata, ada baki harta untuk keluarga kamu? Rasul tanya Abu Bakar ni sebab bawa keseluruhan harta tu. Abu Bakar menjawab, aku tak tinggal yang lain kecuali aku tinggal kepada mereka Allah dan Rasul. Maknanya tak ada harta lah. Aku tinggal pada keluarga aku Allah dan Rasul. Allah dan Rasul jaga. Begitulah Abu Bakar ya. Maka Umar pun berkata, aku tidak dapat mendahului Abu Bakar untuk selama-lamanya. Maknanya tak dapat mendahului dalam melaksanakan kebaikan yang lebih baik daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah kita tengok macam mana iman Abu Bakar, Umar ini. Ini adalah contoh yang untuk pada kita, untuk kita bersemangat untuk bersegera melaksanakan kebaikan ini ya. Okey. Kisah ketiga kita tengok Uthman bin Affan ya. Uthman bin Affan seorang yang kaya ni. Ini Uthman bin Affan ni sahabat yang kaya raya, banyak harta. Apabila dia mendengar Rasulullah SAW menggalakkan infak fisabilillah. Rasulullah sebab bila pergi perang Tabuk itu dia memang menggalakkan sahabat-sahabat ni berinfak untuk fisabilillah, untuk persediaan kelengkapan tentera pergi perang ini. Dia pun buat pengakuan, ikrar. Maknanya dia jawab pengakuan kepada Rasulullah. Bila Rasulullah duduk bagi ceramah, kita kata bagi penerangan tu, dia pun angkat tangan, berikrar kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak sedekah 100 unta dengan kelengkapan perang. Dapat gitu. Aku nak sedekah 100 unta dengan kelengkapan perang tu. Lepas tu kemudian dia pun tambah lagi 200 ekor unta dengan kelengkapan perang. Dan tambah lagi 300 unta dengan kelengkapan perang tu. Jadi berapa ratus dah? 500 semua. 600 ya. 300, 600. Jadi akhirnya Rasulullah pun berdoa kepada Uthman, Allahumma irda an Uthman fa inni anhu radin. Ya Allah ya Tuhanku, berilah keredaan kepada Uthman. Sesungguhnya aku reda kepadanya. Kan? Itu Rasulullah doa. Jadi bukan setakat itu tahu Uthman bin Affan ini. Dia datang pula. Itu dia ikrar nak bagi. Lepas tu dia datang pula menemui Rasulullah dan tambah lagi 100 dinar. Dia sedekah lagi, dia infak lagi 100 dinar. Lalu baginda pun berdoa 2 kali ya. Dia berdoa 2 kali. Ma darra Uthman ma amila ba'dal yaum. Allah Ta'ala tidak memberi apa-apa kemudaratan kepada Uthman apa yang dia lakukan hari ini, selepas hari ini. Apa yang dia derma untuk hari ini, dia tidak akan berlaku apa-apa kemudaratan selepas hari ini. Dengan dermawan dia ini, jadi Allah Rasul berdoa, Uthman tidak akan diberi kemudaratan apa-apa. Dia tidak diberi musibah apa-apa selepas hari ini. Itu doa Rasulullah. Itulah kita tengok. Kita nak doa Rasulullah kan. Okey. Kisah keempat Amr bin Al-Jumud Al-Ansari. Jadi ini kisah tadi kita kata itu para sahabat yang atas kan. Ini kita tengok Amr bin Al-Jumuh. Amr bin Al-Jumuh ini tidaklah kita kata di kalangan Khulafa' Rasyidin. Apabila dia melihat anak-anaknya nak pergi perang, pergi jihad fisabilillah kan. Jadi dia pun rasa nak berjihad bersama anak-anak. Bila dia tengok anak dia buat persediaan nak pergi jihad, dia pun rasa nak pergi bersama kan. Jadi anak-anak dia tak bagi. Anak-anak tak bagi pergi jihad. Tak pergi jihad. Sebab apa? Dia dah tua kan. Jadi anak-anak dia kata, kami anak-anak telah cukup mengganti bapa. Dan Allah telah menguzurkan bapa kerana tua dan tempang pula kakinya. Dah tua dan tempang kaki, tak payah pergi dah lah ayah. Kalau kita kata gitulah. Tak payah pergi dah ayah sebab ayah pun dah tua dah tempang, dah cukup kami lah sebagai gantinya. Gitu. Tetapi apa kata bapaknya? Bapak dia saat ni mengangkat suara dengan berkata,
Jangan menahan aku. Jangan menahan bapa daripada masuk syurga. Orang tua ni dah pencang apa ni. Jangan menahan bapa masuk syurga. Kemudian dia datang mengadu kepada Rasulullah tentang anak-anaknya. Dia tak puas hati setakat itu, dia datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia mengadu apa yang anak dia kata ni. Rasulullah SAW selesaikanlah antara dia dan anak-anak ni. Jadi Rasulullah ni dia bijak tengok keadaan ini, dia pun selesaikanlah di antara anak bapa dengan anak ini. Anak-anaknya pun biarkanlah apa yang bapa mereka inginkan. Jadi dia pun ikutlah apa keputusan yang Rasulullah buat. Jadi bapaknya bertanya, jadi maknanya boleh pergi perang lah. Bapaknya bertanya, wahai Rasulullah, jika aku syahid fi sabilillah, aku masuk syurga dengan keadaan tempang aku ni ke? Dia tanya Rasulullah, bila dah tempang kan? Jadi Rasulullah pun menenangkannya dengan menjawab, tidak. Bahkan kamu masuk syurga dengan sihat dan sempurna, maknanya tidak tempang lagi. Lalu dia mengangkat dua tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, jika engkau mengembalikan aku, maka kembalilah dengan kejayaan. Jika engkau mengambil nyawaku, maka ambillah dengan mati syahid. Kemudian dia pun keluar ke medan perang dengan harapan mati syahid, maka dia pun mati syahid lah. Jadi ni, kita tengok mati syahid lah dia ni. Ketika Rasulullah mendengar khabar Amru syahid, mati syahid dalam peperang itu, Rasulullah pun berkata, berdoa, wallahi aku tengok Amru bin Al-Jumuh yang kakinya tempang semasa pergi perang, kakinya itu telah sempurna, maknanya tidak tempang lagi dalam syurga. Itulah kita tengok macam mana semangat para sahabat ya dalam melaksanakan amal kebajikan ini, insya-Allah. Kita dekat habis masa, kita ada sikit lagi ni, 5 faedah bersegera melakukan kebaikan. Kenapa Allah Ta'ala dan Rasul ini menggalakkan kita supaya bersegera, tidak melengah-lengah melakukan kebaikan ini? Apa sebabnya? Apa faedahnya? Jadi kita tengok ada 5 faedah. Pertama, kesempurnaan iman dan kebenaran keyakinan. Itu menunjukkan kesempurnaan iman. Orang yang bersegera, tidak melengah melakukan sesuatu kebaikan, ketaatan kepada Allah ini adalah orang yang sempurna imannya. Kita tengok. Dalam firman Allah dalam surah Al-Imran 115 ya. Kita tengok, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ma yaf'alu min khairin falan yakfuruh wallahu alimun bil muttaqin wa ulaika minas salihin. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat baik dan melarang daripada segala perkara salah, buruk dan keji, dan mereka pula bersegera mengerjakan berbagai kebajikan, kebaikan, mereka adalah orang-orang yang soleh. Apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, mereka tidak sekali-kali akan diingkar atau disekat daripada mendapat pahalanya. Kita buat kebaikan, Allah Ta'ala akan balas, tidak diingkar ya? Dan Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang bertakwa. Itu kita tengok. Begitu juga dalam hadis ini hadis yang Rasulullah cerita tentang Al-Ash'ariyun ni, orang pokok Yaman ya, pokok Yaman ni. Jadi Rasulullah kata apa ni, jadi Ustaz dah baca terjemahan dia ni. Rasulullah kata kepada pokok Yaman Al-Ash'ariyin ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya puak Al-Ash'ariyin apabila suami-suami mati dalam peperangan, maknanya bila dah mati suami mati peperangan, janda lah, ada ibu tunggal kan, mati dalam peperangan, atau makanan ahli keluarga mereka sedikit di Madinah. Dia ni asal orang Yaman. Bila duduk Madinah, makanan ahli keluarga mereka sedikit, mereka mengumpul makanan-makanan yang ada di sisi mereka dalam satu bekas, dalam satu kain khirqah, dalam saubah, dia kata dalam satu kain, ada satu bekas. Kemudian mereka bagi-bagikan makanan itu di kalangan mereka dengan sama rata. Itu kita nampak macam mana keberkatan itu, keyakinan itu ya. Tak cukup, kita kutip semua, kita pungut semua makanan yang ada, lepas tu kita bagi sikit-sikit seorang. Itulah yang dikatakan keberkatan itu ya, keberkatan itu. Okey, yang kedua, Allah kasih kepada hamba-Nya. Sebab nak buat kebajikan ini Allah pilih. Kita ni dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk berdakwah, untuk buat kebajikan, dipilih oleh Allah. Kita kena ingat, tangan kita yang ringan melakukan kebajikan ini adalah dipilih oleh Allah. Allah kasih kepada kita. Jadi Allah memilih sesiapa saja yang hendak menyegerakan melakukan kebaikan di bumi sebagai satu pintu
dari berbagai-bagai pintu kebaikan. Dia pilih kita. Kita bersyukur Allah Ta'ala pilih kita untuk buat kebaikan. Bersegera untuk melaksanakan kebaikan ini. Ya. Ini kita tengok firman Allah dalam surah Al-Anbiya 73 dia. Ini dia kata apa? وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami jadikanlah mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan salat serta memberi zakah, dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami. Okey. Itu yang ketiga. Hadisnya, dalam konteks hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setengah manusia terbuka pintu kebaikan, tertutup pintu keburukan. Itu kita tengok ya. Setengah manusia itu terbuka dah pintu kebaikan, tertutup pintu keburukan, dan setengah yang lain pula terbuka pintu keburukan, tertutup pintu kebaikan. Tuba, dalam bahasa Arab kata tuba, elok bagi mereka yang Allah jadikan pintu kebaikan terbuka pada dua tangannya. Tuba, alangkah baiknya bila kita dipilih oleh Allah, pintu kebaikan itu terbuka. Tuba, dalam bahasa Arab kata tuba liman ja'alallahu mafatih al-khair. Alangkah eloknya bagi mereka yang Allah Ta'ala jadikan pintu kebaikan terbuka kepada dua tangannya, dan celaka bagi mereka yang Allah Ta'ala jadikan pintu keburukan terbuka pada dua tangannya. Kita berdoalah supaya kita termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala sentiasa buka pintu kebaikan, kebajikan untuk kita menyegerakan laksana. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Yang ketiga, melapangkan kesukaran dan menutup keaiban. Tadi Ustaz ada baca satu hadis tadi kan. Jadi kita melapangkan kesukaran orang lain, melapangkan kesukaran dan menutup keaiban. Bila kita buat kebaikan, maka Allah Ta'ala melapangkan kesukaran dan menutup keaiban kita. Itu saudara baca hadis tadi, sesiapa melapangkan satu kesusahan, kesukaran seseorang Muslim di dunia, Allah melapangkan satu kesukarannya dari berbagai-bagai kesukaran di akhirat. Sesiapa menutup keaiban saudara mukminnya di dunia, Allah menutup keaibannya di akhirat. Allah membantu hambanya selagi mana dia membantu saudaranya. Begitu juga al-hadis, sedekah memadamkan kemarahan Tuhan dan menghapuskan balasan buruk. Itu kita tengok ya. Okay. Dan yang keempat, sebab diterima doa dan harapan. Maknanya menyebabkan bila kita banyak bersegera membuat kebaikan, taat pada Allah, semua itu adalah salah satu sebab Allah Ta'ala terima doa dan menerima harapan-harapan kita. Ini dalam kisah Nabi Zakaria ya, dalam surah Al-Anbiya ni Allah Ta'ala turun kepada Nabi Zakaria ya. Anda baca terjemah. Dan Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi. Maka kami perkenankan doanya, Tuhan kata, maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anak, iaitu Yahya, dan kami perelokkan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Jadi maknanya kenapa Allah Ta'ala makbulkan doa Zakaria? Sebab Zakaria ini ialah orang yang sentiasa berlumba-lumba mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk kepada kami. Itu Tuhan kata. Ini kita tengok Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Orang yang banyak melakukan kebaikan dan tak putus asa berdoa untuk mendapatkan zuriat kepada Allah SWT. Okey, yang kelima akhirnya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita menegerakan buat kebaikan, ketaatan kepada Allah ini adalah untuk apa? Untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kita puas, kita rasa senang hidup di dunia dan senang di akhirat. Ya? Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ya. Ini Taubah. Kita tengok apa terjemahannya. Mereka tetap tinggal
mereka tetap tinggal, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan dan mereka itulah juga yang berjaya. Makna yang hidup berjaya di akhirat nanti. Allah telah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Itu yang kita naknya ialah kesenangan di akhiratnya. Jadi kita nak kita ni rasa bahagia di dunia dan yang paling indahnya bahagia di akhirat nanti ya. Okey, itulah dia. Ni kita tengok ya. Yang kelima, dan kita tengok juga dalam firman Allah dalam surah Al-Muzammil, Allah Taala berfirman, dirikanlah solat serta keluarkanlah zakat dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Wa aqridullah qardan hasana, dengan penuh keikhlasan, dan ingatlah apa jua kebaikan dan kamu kerjakan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu. Itu penting tu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tu nanti kita ingat. Apa jua kebaikan yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu mendapat balasan di sisi Allah SWT sebagai balasan sebaik-baiknya dan amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, habislah kita. Itulah dia ya. Sikit sebanyak Ustazah tutuplah kuliah duha kita ni dengan satu ayat ya ni, bersegeralah melakukan kebaikan, kebajikan dan ketaatan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Apa yang kita lakukan adalah untuk manfaat diri kita sebagaimana para sahabat yang kita bincang tadi lakukan untuk kebaikan diri mereka. Contohilah para sahabat. Kita buat kebaikan tidak rugi. Kita bersusah payah melakukan kebaikan tidak rugi, insya-Allah untuk saham kita. Untuk saham kita di akhirat nanti. Itu yang kita nak, sebab kita hidup di dunia bukan kekal, tetapi yang kekalnya ialah di akhirat nanti, di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti itu ya. Dan Ustaz sudah tutup dengan firman Allah, sahut dan sambutlah seruan Tuhan kamu yang mengajak kamu beriman sebelum datangnya dari Allah hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu tidak ada bagi kamu tempat berlindung dari azabnya dan tidak ada pula bagi kamu sebarang alasan untuk menafikannya kesalahan yang kamu telah lakukan. Ingatlah, kita di akhirat ini tidak ada siapa yang dapat membantu kita. Anak, suami walaupun kasih macam mana pun, dia tidak akan dapat membantu kita, mengeluarkan kita daripada siksaan Allah. Amalan-amalan kita inilah yang membela kita, yang membuat kita masuk syurga. Ingatlah, kita tidak selama-lamanya dunia. Kita akan kembali kepada Allah. Sekian, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, slide yang last tu ada gambar mahal. Ya, tak tengok ya. Ada ke? Kurang. Ya. Saja je. Nanti ya. Oh, yang mahal tu tak perasan pula Ustazah. Nanti. Oh, yang akhir tu dia. Ni gambar kenangan di Seri Perlis ni. Ya, jazakillah khairan katsira kepada yang sangat dihormati Ustazah Anisah atas perkongsiannya. Seperti yang Cikgu Laila sebut, kuliah yang sangat lengkap persembahannya. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan sesi soal jawab. Kalau ada soal jawab, okey. At least satu soalan ke dua soalan, boleh nak bertanya di ruangan komen, ruangan chat ataupun nak angkat tangan, buka mic boleh tanya. Okey, insya-Allah kalau ada Ustazah boleh jawab, Ustazah jawab. Kalau tak boleh jawab, Ustazah paspon dulu. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak nak buka mic sebab tak comel. Buka kamera.
Bukan tak nak buka my camera sebab tak comel. Itulah Terima kasih. nanti kan bercakap tak apa nak berbunyi, nanti kan tak buka tu. Tak apa, tak saya buka tak apa. Ustazah nak cakap terima kasih sebab tajuk ni rasanya tajuk yang simple. Tapi bila Ustazah terangkan, saya rasa macam sangat lengkap. Maksudnya kuliah duha ni kita nampak macam benda-benda remeh lah kan, benda-benda simple, benda-benda yang sangat tidak diberatkan lah sebab kita buat pagi Sabtu kan. Kita buat masa orang sibuk, PKP pun dah longgar, jadi saya rasa macam mungkinlah beranggapan diorang mungkin ada banyak urusan di pagi Sabtu macam ni. Tapi kan saya rasa saya adalah orang yang Allah pilih lah untuk dengar Ustazah. Alhamdulillah. Kita semua ni adalah orang yang Allah pilih. Bila Allah pilih tu maknanya macam mana sibuk punya kita, macam mana kita kelang kabut pun mesti kita teringat nak duduk sekejap, nak tengok sekejap, nak dengar sekejap. Kerana nilai Allah pilih ni ialah benda ni walaupun kita dah mungkin pernah dengar dulu melalui orang lain, melalui ustazah lain, tapi hari ni bila saya dah dengar daripada Ustazah Anisah kan, saya rasa ya Allah banyaknya benda-benda baru yang saya dengar. Jadi ini rezeki lah, bagi saya ni rezeki yang Allah bagi pada kita. Maksudnya rezeki pagi ni bukan kita sarapan apa, bukan setakat kita sihat, bukan setakat kita ada duit, tapi rezeki kita pagi ni ialah dapat mendengar satu perkongsian ataupun satu persembahan tentang tajuk bersegera ni, berlumba-lumba ni daripada Ustazah, memang sangat lengkap. Jadi saya sangat bersyukur kerana macam pagi ni sepatutnya nak pergi ada urusan lain, tapi alhamdulillah bila saya duduk sekejap buka laptop ni, alhamdulillah sambil kita buat kerja rumah ni, sambil basuh pinggan, sambil siapkan kat dapur, sambil jemur kain, sepanjang tu kita lalu lalang tu sempat lagi mendengar hadis ayat Quran yang Ustazah kongsikan pagi ni. Maksudnya ini adalah rezeki berganda-ganda. Tugasan kita siap, kita pun dapat dengar tazkirah daripada Ustazah. Inilah untungnya kita online ni. Maknanya tak payah susah-susah nak pergi ke Sabah kan. Tak payah pergi ke Jelatik, tapi pasang je laptop ataupun on je handphone, kita dah boleh dengar semua nasihat-nasihat yang sangat berharga. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada semualah yang telah buat program ni, dan of course lah saya nak ucapkan terima kasih pada Ustazah dan host kerana bersusah payah menyediakan slide yang cantik tadi. Jadi itulah Ustazah. Terima kasih. InsyaAllah mungkin lain kali kita pun teringin nak jemput Ustazah lagi sebab rasanya bila orang perempuan cakap ni tak tahulah kan, saya rasa macam terus masuk ke sudut hati saya lah kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Laila. Okey, kita ada soalan di sini Ustazah dari Puan Kasmas. Daripada Puan Kasmas, soalannya bagaimana pula sedekah seseorang itu jika solatnya tak lengkap? Solat tak lengkap. Solat tak lengkap ke ataupun macam ini sedekah ataupun puasa kan? Puasa penuh tapi solat tak lengkap macam tu ke? Ni sedekah lah yang ditanya ni. Sedekah. Dia kita kena lihat begini Dalam Islam ini kita kena lihat, kalau kita kata kita tak solat tak sempurna, itu solat. Ibadat solat Allah Ta'ala kira lah. Kalau tak sempurna tu macam mana, sah tak sah, benda macam itulah, ataupun tidak sempurna sampai tidak mengatakan tak sah, tapi mungkin kurang khusyuk ke apa ke. Tetapi bila kita sedekah, insya-Allah yang dikatakan sedekah yang Allah Ta'ala terima ni sedekah yang penuh dengan keikhlasan. Walaupun RM1, 50 sen, tapi kita ikhlas. Itu yang penting. Kalau kita sedekah 1 juta pun tetapi kita tidak ikhlas kepada Allah, kita ada sifat riak, kita tak sombong, kita nak tunjuk-tunjuk, maka itu kosong. Yang penting ialah kita ikhlas. Kita tetap dapat pahala sedekah itu. Solat kalau kita tak sempurna, kita cubalah usaha baikikan supaya sempurna, supaya kita, sebab solat ini adalah tiang agama kan. Bila kita sempurna solat dengan baik, insya-Allah solat inilah akan dapat mencegah kita daripada melakukan benda-benda yang mungkar. Jadi insya-Allah sedekah kita itu diterima asalkan kita tu ikhlas bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey. Okay, terima kasih Ustazah untuk jawapannya. Dan terima kasih kepada Puan Kasmas juga. Ada lagi soalan
Okay, ni dari ada apa komen sikit dari Puan Nurul Syahidah, pengisian lengkap. Dan erti kata bila diterbitkan dalam hati untuk buat kebaikan haruslah bersegera dilakukan. Ya. Betul. Alhamdulillah. Jangan tunggu bila lapang, jangan tunggu sempit. Macam pagi ni kan Memang betul ada lah. waktu lapang kita dengan kuliah ni. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa soalan tadi adalah penutup untuk kuliah kita pada pagi inilah. Belum tak ada soalan lagi di sini. Ataupun akan ambil gambar nanti. Ambil gambar ya. Okey. Daripada pihak penganjur ingin mengucapkan terima kasih kepada jazakumullah khairan katsira kepada semua yang berada di sini. Okay, sambil-sambil tu buka kamera. Sambil-sambil saya bercakap ni, saya bagi masa. Okay, buka kamera anda semua nak tengok untuk kita bergambar, sesi bergambar seterusnya. Okay, saya mewakili Ikram Titi Wangsa mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana atas kesediaan anda semua dari Jelatik, Pangsamuni, Seri Perlis 2, lagi Hiliran Ampang, ada juga dari LP, Lembah Pantai dan luar daripada KL pun ada juga. Begitulah kuliah duha kita, kuliah duha 5 pada pagi ini. Terima kasih sekali kepada Ustazah Hanisah dan juga yang hadir. Di sebelum kita tutup, boleh tak saya nak jemput Ustaz Amir untuk membacakan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhika karim azim sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik wa tawahadas ala da'atik وتعاهد على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمزها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, jazakallah khairan kepada Ustaz Amir. Okay, jadi Alhamdulillah kita tamatkan kuliah duha dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.